Alifu rahimahullahu ta'ala. Jadi kita hak tanda ni muka surat 9. Ada? Muka surat 9. Kitab Hidayatul Subian ni muka surat 9. Jadi hak bab tauhid tu lepas dah. Tu masuk bab fiqh pula tu. Jadi kalau kita tengoklah, kita ni dalam bahaya banyak lagi lah. Kalau kita tengok dalam masalah tauhid dulu ni, kita dalam bahaya banyak lagi. Bukanlah senang tak ni. Kita tak boleh rasa sedap lah. No? Tak boleh rasa sedap. Tak boleh rasa kita dah berjaya tadi. Tu. Sebab kata Tuan Husin tu, muka surat 3 dulu ni, maka barang siapa jahil ia barang siapa pada apa iman yang bergantung dengan Allah dan dengan Rasulnya, daripada barang yang wajib diketahui akan barang dengan tafsirnya dengan curai satu persatu, maka tiada ikhtilaf ulama daripada ketian imannya. Tu bahaya lah. Muka surat 3 tu, hak masalah tauhid lah. Dia kata apa? Kata Tuan Husin, maka barang siapa jahil ia barang siapa. Jadi muka surat 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muka surat 3 baris yang ke-7. Apa tengok elok itu. Maka barang siapa jahil ia barang siapa pada akid iman, pada simpulan iman yang bergantung dengan Allah dan dengan Rasulnya, daripada barang yang wajib diketahui akan dengan tafsirnya, maka tiada ikhtilaf ulama daripada ketiadaan imannya, bahkan dikatakan kufur. Ingat ni, kita duk mengerti asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah tu. Ada berapa aku iklam tu? Ada berapa simpulan iman dalam tu? Hak ni Tuan Husin kata, kalau kita tak reti, ulama tak ada khilaf. Bahkan dia kata orang tak ada iman, bahkan kata orang kufur. Walaupun dia pakai kepiah, walaupun dia pakai serban, walaupun dia pakai jubah, walaupun dia ustaz tok guru, bila tak faham ni, tak reti simpulan tauhid aqidul iman ni, maka dia tiada ikhtilaf pada kufur. Duk kafir lagi orang tu. Walaupun mengaji semayang, tempat dia neraka di akhirat esok, bahkan kekal selama. Sebab tu kita kena mengaji tauhid. Yang kita tinggal lah ni, faham tak ni? Tak faham mesti belajar sampai reti. Kalau kita tak tahu simpulan iman tu, kita tidak ikhtilaf ulama pada kufur, pada kita iman, bahkan kufur kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah tu, ada berapa simpulan dalam tu? Reti tak? Kalau tak reti, kata Tuan Husin, tidak ikhtilaf pada ketiadaan iman, bahkan dikatakan yang kufur. Nahnya masjid mai setiap hari, kuliah pun kita ikut sedia, tapi kita masih dalam kufur. Wa'iyazbillah. Takut ni kita mengaji bukan pasal saja-saja mengaji. Kita belajar ni bukan saja mengajar, bukan nampak tu ramai mengajar, nampak kita ramai masjid mengaji dah. Kita nak melepaskan hari yang tidak ada manfaat, harta dan anak bina, melainkan mereka yang bertemu dengan Allah dengan hati yang sejahtera. Kita tahu dah apa yang ada dalam asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah tu, kita tahu. Ada berapa simpulan? Kalau tak reti, tiada ikhtilaf pada ketiadaan iman, bahkan dikata yang kufur. Takut tu, jangan buat main-main. Kufur ni tak masuk surga selalu dah. Tak masuk pada mula lagi.
Bukan masuk neraka keluar balik tu orang yang mukmin yang asli. Adapun orang yang tiada iman tak masuk surga mula gitu. Hak terkandung dengan la ilaha illallah tu berapa? Hak terkandung dengan Muhammad Rasulullah tu berapa? Kalau hak ni tak reti, tiada ikhtilaf pada kufur. Tak ada iman, bahkan kufur dia tu. Kalau masalah muqallid, orang ikut orang pada tauhid, ikhtilaf ulama. Ada kata dia ni, hang kata ada Tuhan ni, ambil dia mana? Tok guru kata, ini ikhtilaf pada kufur. Ada setengah kata tak kufur, ada setengah kata kufur. Ada pun hak tak tahu, hak tak reti dengan tafsir satu persatu curai, bukan ingat tak, dia faham. Kata yang terkandung dalam Muhammad la ilaha illallah tu berapa, dalam Muhammad Rasulullah apa, baru lepas pada orang panggil dah kufur dia. Oh, hak ni kena cari sungguhlah, tidak nanya kita. Kita nampak kita ni orang duk main masjid di tewas tu. Nampak orang duk mengajak orang baca kitab tu, tapi benda ni kita tak tahu. Tak ada ikhtilaf pada kitab dan iman. Bahkan dikatakan yang kufur. Oh, janganlah. Sebab tu kata dalam kitab Kifayatul Awam, dia kata 50 aqaid, 50 simpulan. Macam kita tengok enjin kereta lah. Hak luar tu ada kulit dia, tapi dalam tu ada isi dia. Kalau kita tak reti, ada luar saja, ada syahadat Rasulullah, tak ada makna isi kalimah. Tu yang kata 20 yang wajib, 20 yang mustahil, yang istihalatul alaihi Allah, dan 1 yang harus. Jadi 41 yang bersangkut dengan Allah, 9 yang bersangkut dengan Rasul. Ini mesti kita kena belajar. Kitab yang kita baca ni, Hidayatul Sufian ni dia tak bahas bab tu sangat, cuma baca untuk pengenalan saja. Dia guru lain duk bahas benda tu. Cuma bila kita tengok situ, kita kena ingat 20 hak wajib, 20 yang istiharatul mustahil alaihi, dan 9 yang harus. 9 yang nombor 9, 4 yang wajib bagi Rasul, 4 yang istiharat dia, dan 1 yang harus bagi dia. Itu kita kena belajar. Bukan hafal tak, kena faham, tak kaji mengaji balik. Dipaham. Takut tak keluar pada ikhtilaf ulama. Kalau kita tak reti, dia tak tiada ikhtilaf pada kita dan iman, bahkan dikatakan yang kufur. Wa yazbillah. Tak ada apa kita hidup saya. Kaya raya pun tak pergi ke mana. Korporat datuk pun tak pergi ke mana. Ke kubur juga akhirnya. Rumah luas, kampung luas, ada ia. Akhir tinggal kita jua akan dia. Kalau hidup kita dapat harta jenuh, akhir masuk kita jual lubang tanah. Itu ya. Itu yang kita duk soal. Buat kebajikan. Saya kebaikan ni tak sah ni pun ni. Banyak lagi kita tak lepas. Dia duk asyhadu alla ilaha illallah, dia tak tahu tanpa. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah pun dia tak tahu tanpa. Ada yang terkandung dalam tu. Ni kita kena belajar. Wajib belajar. Jangan malas. Berdosa pergi motong kalau kita tak reti ni. Motong sikit-sikit boleh untuk nak mendapatkan, untuk nak nafkah diri dan untuk nak menyelamatkan nyawa saja. Hal lain kerja pun dosa, sebab kita tak lepas pada akhirat kita ni. Teruk juga tu noh. Habis tu lah. Jadi hak kita malam ni muka surat 9 tu. Mana dia muka surat 9 tu? Tanbihun ay hadza kalamun munabbihun liman ghafala. Tanbihun ay hadza kalamun munabbihun liman ghafala. Ini ialah kalam yang menyedarkan bagi orang yang lalai, orang yang alik lah. Bermula darah yang berputus-putus masa keluar darah dalam masa nifas, iaitu 60 hari kemudian daripada beranak. Jika tiada sampai masa putus antara dua darah itu 15 hari, maka iaitu nifas kaliannya. Tanbihun, bermula darah yang berputus-putus. Ni orang perempuan lah. Kita tak ada keluar darah nifas ni, kita tak ada keluar darah haid ni. Ni hak perempuan. Tapi walaupun hak perempuan, kita wajib ketahui, kita wajib belajar, sebab kita driver. Yang jadi nifas pun dengan sebab kita juga. Yang beranak tu, bila beranak keluar darah yang lepas pada beranak tu dikatakan darah nifas. Darah yang meninggal anak dikatakan wiladah. Kena tahu sampai setara tu. Ni darah nifas pun tak tahu lagu mana, darah haid pun tak tahu lagu mana.
Kalau istihadah pun tak tahu ke mana. Letih juga lagu tu pun. Saya perempuan saya tak semayang sebulan dah. Dia main haid. Haid mana ada sebulan? Sebanyak-banyak haid 15 hari 15 malam. Sekurang-kurang haid 24 jam. Sebanyak-banyak nifas 60 hari 60 malam. Ni dia kata bini dia main haid sebulan. Dia pakai kepiah, pakai jubah. Dia tak reti pada waktu. Buat amal dengan jahil sungguh. Itu tak boleh. Bahkan kita pakai tu bagus, pakai jubah serban tu elok sekali lah. Tapi kita kena jaga pelajaran kita sama. Ngaji. Belajar tu bagi boleh. Ni sampai darah nifas pun tak reti, darah haid pun tak reti. Tanbihun ay hadza kalamun munabbihun liman ghafala. Bermula darah yang berputus-putus masa keluar darah. Keluar tu dalam masa dalam nifas. Dalam masa di dalam nifas. Iaitu masa dalam nifas tu 60 hari. Kemudian daripada beranak. Apa dah beranak tu? Jika tidak sampai masa putus antara dua darah itu 15 hari, maka iaitu nifas sekalian darah tu. Dia beranak. Lepas tu terbit darah. Terbit darah nifas. Terbit darah tu dia kata sini. Jika tersampai masa putus antara dua darah itu 15 hari. Dia keluar darah haid, darah nifas. Tu berhenti. Berhenti tu tak sampai 15 hari terbit pula. Kalau sedang 15 hari dah ni dia tak sampai 15 hari masa nifas tu. Tapi tak sampai 15 hari masa keluarnya. Apa hukumnya? Maka itu nifas sekaliannya. Faham? Darah nifas, lepas beranak keluar darah. Keluar darah. Lepas tu berhenti. Berhenti tu tak dan sampai 15 hari keluar pula. Darah yang keluar tu darah nifas. Tapi duduk dalam lingkungan 60 hari jugalah. Bersalahan jika sampai masa putus antara keduanya itu 15 hari atau lebih, maka darah yang kedua itu haid bukan nifas. Mana kalau keluar dalam masa haid, masa nifas, tapi dia berhenti 15 hari dah. Naik 16 hari keluar pula. Darah tu bukan darah haid dah, baru nifas dah, bahkan darah haid pula. Tu susah juga. Kita jadi suami wajib tak kita ajak isteri, walaupun isteri kita pandai. Bersalahan jika sampai masa putus antara keduanya. Kedua nifas tu 15 hari atau lebih. Kedua darah tu 15 hari atau lebih. Maka darah yang kedua itu lepas pada 15 hari tu haid bukan nifas. Kalau berhenti 15 hari dah dalam masa nifas tu 15 hari, habis dah 15 hari 16 17 tu bukan darah haid, bukan darah nifas, bahkan dipanggil darah haid pula. Habis. Halusi kita ni nampak macam ni. Dan demikian lagi darah yang keluar ia darah pun daripada masa sebanyak-banyak nifas. Demikian lagi darah yang keluar ia darah daripada masa sebanyak-banyak nifas. 60 hari 60 malam tu duk keluar lagi. Pas 67, 61, 62 pun keluar juga darah tu. Darah apa pula tu? Sebanyak-banyak nifas 60 hari 60 malam. Tiba-tiba dia 61, 62, 63 duk ada darah lagi. Darah apa tu? Dan demikian darah yang keluar kemudian daripada masa sebanyak-banyak nifas. Jika menyelangi antara sebanyak-banyak nifas dan darah itu oleh suci. Jika tidak sampai ia 15 hari sekalipun, maka itu adalah haid jua. Kalau darah tu keluar 60 hari dah, lepas 61 62 tu pun keluar juga, dia panggil darah apa tu? Dan demikian lagi darah yang keluar ia darah kemudian daripada masa sebanyak-banyak nifas. Jika menyelangi antara sebanyak-banyak nifas dan darah itu oleh suci, jika tidak sampai ia suci tu 15 hari sekalipun, maka darah haid juga. Ada haid juga nama darah tu. Walaupun tak suci 15 hari pun tak. Bila terbit darah juga, nama darah haid. Tu bukan darah nifas lagi. Mudah tu. Dan demikian segala darah yang berputus-putus dalam masa haid atas barang apa warna ada ia, maka itu haid sekaliannya. Demikian lagi segala darah yang berputus-putus dalam masa haid
atas barang apa warna ada ia darah tu, maka itu haid sekaliannya. Sekalian darah tu. Jadi maksudnya kalau dalam masa haid 15 hari 15 malam dia mula keluar tu. Jadi dalam masa tu kalau berhenti lepas tu keluar pula tu darah haid nama dia. Faham tak? Halusi no. Sebab tu orang-orang dulu dia alim sungguh. Bukan alim lawak-lawak dah. Alim tak ada karamah pula. No? Tu ada seorang duduk cerita, dia kata depa mengaji kat Syekh Yasin Padang. Dia akan tengok anak murid. Tok Guru dulu baca bukan sebarang ustaz-ustaz lah ni, tak sama. Tok Guru baca kitab pejam mata apa dah. Tak tengok anak murid. Bismillah tu pejam mata tu. Pejam mata macam mana baca tu tahu. Pejam mata. Sudah habis tu. Celak mata. Pasien tu pun ada. Syekh Yasin Padang lepas dia baca kitab tak tengok anak murid, tak tengok langsung. Apa tengok kitab kah, apa nak main ke apa tak boleh. Dia kira baca kitab kan. Tu orang berkat. Ilmu mereka berkat. Baik ilmu mereka semata-mata nak meninggikan agama Allah. Bukan ada niat nak cari pangkat, tak ada. Akan niat nak cari gaji, cari duit, tak ada. Kan pasien kita tak nak mengajar lagi pun nak bagi orang bagi duit kat kita lah. Otak kita pergi tu. Nak buka tempat-tempat mengaji nak cari dana, kan tak buka nak mengajar ikhlas kerana Allah, dia tak timbul yang pelik-pelik lagu tu banyak. Dia nak berkat ambil dia. Buat amal tu bukan untuk bekal akhirat, untuk keperluan dunia. Payah lagu tu. Sebab tu kita kena niat, kena minta Allah Taala bagi ikhlas kat kita buat kerana Allah. Kan buat pasal nak menunjuk-nunjuk bongkok sombong agama bukan lagu tu. Kalau kita buat tu tak kena, salah. Bila salah tak berkat selalu. Sebab apa salah? Sebab berkat-berkat ni ziyaratu khairillahi, bertambah kebajikan hak masa ketuhanan. Buat amal kerana Tuhan, kan buat amal kerana nafsu. Tak berkat ni buat amal kerana nafsu. Begitu. Susah tu. Baca kitab tak nampak, tak tengok muka orang. Baca kitab tak fikir ke menambahkan. Kadang-kadang jadi zuk dan wujudan. Galik baca kitab tu kadang-kadang terkanah pukul 1 ke 2 pagi. Anak murid lena habis dia baru baca beberapa saat sangat ya. Ini orang dulu lah. Orang berkat ilmu, tabahur pada ilmu dia, boleh diberpegangkan dengan dia tu. Kita haid nifas pun tak kerti. Tu. Dan demikian lagi syahadan bermula fardu mandi itu 2 perkara. Syahadan bermula fardu mandi itu 2 perkara. Ni mandi hadas akbar lah. Mandi hadas besar ni kalau tak kena semayang pun dosa, masuk masjid pun dosa. Jaga tu. Kena tahu pandai bab ayat-ayat pun kena reti tu. Ni ayat klorin, duk buang klorin dia pun tak buang dulu pakai mandi ayat tu. Mandi ayat klorin mana nak sah. Syarat dia kena mandi air yang suci, lagi menyucikan air mutlak. Tahirun fi nafsi wa mutatahhirun li ghairi. Cuci pada diri dia dan menyucikan yang lain. Kalau diri dia pun suci tapi tak cuci yang lain, tak ada kita buat mandi hadas. Tu macam kalau 3 segi kecil tu bahaya. Tik cicak itu tu. Dia ada mandi hadas yang mana boleh. Tu ayat sikit, jatuh najis tetap najis walaupun najis tu sikit. Yang kita dimaaf tu ayat banyak. Ayat cukup 2 kolah, jatuh najis buta air tu tak ada air mutan najis. Kalau ayat tak cukup 2 kolah, jatuh najis tetap jadi mutan najis. Lepas tu nak angkat hadas macam mana? Syarat nak angkat hadas kena tahirun fi nafsi wa mutatahhirun li ghairi. Ni bocak kuku pula, bocak rambut pula. Tu kuku kita seria, kita malas dah main tua-tua ni. Nak kerat kuku tangan kan, kuku kaki tu. Kadang-kadang melipat tutup kepala kaki tu. Ambil wuduk, ayat bawah kepala kaki tak, bawah kaki tak, bawah ni. Bawah kuku tak kena. Mandi hadas, ayat tak masuk bawah kuku. Nak menegakkan sampai ayat. Mandi hadas tak sah. Ambil wuduk tak sah. Bila tak sah nak buat amal ke mana? Bila kita baca kitab, duk huraibat haid nifas, dia panggil ustaz haid nifas. Orang lah ni pelik-pelik sungguh. Dia ingat buat lawak-lawak main, dia buat haid nifas. Nak belajar takut dosa, masuk masjid dengan kita berhadap sak tu. Tengok sini. Berat-berat belaka ni tu. Mandi pula dah. Kuku tu malah kerat kuku kaki tu. Dia jadi seperti kuku burung nuri tu. Bila kita jual yang ceruh tak masuk bawah kuku. Dia tak sah tu. Mandi hadas kita bila ayat tak sampai.
Hak tu pertu-pertu masuk masjid dosa ni, haram masuk orang hadap besar. Ni boleh pergi hurai masa hadap besar tak apa masuk, pernah dia nak belajar ambil di mana hukum lagu tu. Surau boleh lah. Dia ada beza tu, yang kita duk pakai hukum tak tahu halal tu. Ujung mak lanai dia kata tu. Masjid tu, hak kata hak mana kata balai lentang. Hak dia pabuh tupai tu. Sambung dengan tupai buat balai lentang sing dulu ni. Orang duk minum kopi, dia set kok down tu. Balik ke dalam masjid tutup hisap kok. Dia tanya balai lentang mana benar lu sekali. Depa ada takrif depa dulu. Kalau dulu ni sambung tupai ni balai lentang. Kuduk sekali bumbung jangan. Tu daripada kira ambil kita tak erti ni ikut dan ikut orang kata. Depa ada takrif depa. Habis. Syahadan bermula fardu mandi itu dua perkara. Fardu ni kalau kita tak menunaikan hak fardu ni, kita tak selesai. Hadas kita tak selesai. Pertama dua perkara tu, niat mengangkat akan hadas yang ada ia hadas padanya pada soalan daripada segala hadas yang tersebut dahulu itu. Atau niat daripada atau niat mandi daripada ni pada hadas tu. Dan sunat dilafazkan akan dia. Akan lafaz niat tu dengan lidah. Niat bukan boleh niat bukan ada lafaz. Bukan ada tempat. Niat tu hati, mahalluha al-qalbu. Cuma lafaz niat tu dia di mulut, niat tu di hati. Masalah niat ni pun duk berseliru lagi. Sampai dalam kitab Amin Haji Salam tu, dia buat tepi tu, nama membahaskan takrif niat. Niat tu dia bahas tepi tu, panjang. Bertengok, bukan biasa-biasa lah orang dulu ni. Banyak tok-tok wali keramat-keramat lah. Kita ni buat amal tak tahu mana. Aqaidah tauhid kita pun berselera. Amalan cara fiqh pun tak mau jadi. No. Buat ke mana? Sebab tu orang dulu dia baca kitab. Baca kitab orang ni dia buat kitab macam kita lah, buat kitab tak duk ceramah. Dia perlu baca. Tu tak tengok muka anak murid dia baca perung. Duk tengok anak murid muka anak murid nak baca macam mana? Depa mengaji tu baca kitab, nadah kitab. Bukan main macam pasien kita duk dengar telinga dak. Sebab tu depa alim-alim. Dia pun nak pergi mengajak tu, dia mengaji dah benda tu. Dah ni bukan dia kira mengaji pun tak. Kalau nak mengajak buka Facebook, buka WhatsApp, buka YouTube, buka bahan nak mengajak, tengok situ. Syekh Yasin Padang tu tengok kitab macam-macam. Ni kata orang mana tu dia, tengok kitab. Tak nak masuk kitab pertama. Kita tengok kitab apa, baca kitab tak erti. Duk kira tak erti pun mengajar juga. Tu masalah. Iza rumtal uluma bidun syaiki dalalta an tariqil mustaqim. Kata Abu Hayyan, apabila dilontarkan ilmu, iza rumtal uluma, apabila dilontarkan akan ilmu bidun syaiki, dengan ketiadaan guru, tak mengaji, faqad dalalta an tariqil mustaqim, kau sesat kepada jalan yang nyata dan yang betul. Jalan betul pun sesat dah. Tambahkan jalan hak sengit-sengit, kono-kono hak simpan-simpan. Orang mengaji dengan tak ada guru ni. Tak perlu nak mengajak apa mengaji pun tak, bukan wajib tak kita. Ni tak reti apa puluh nak buat tempat mengaji untung apa. Bukan tanggungjawab kita. Kita buat tanggungjawab kita sudah. Dah kita tak reti tak payah, tak ada dosa tak kita. Hak dosa tu dia reti tak buat. Kita tak reti nak belum buat apa. Apa faedah kita? Takut-takut buat jadi kerana dunia pula lagi bala kita. Tu. Ini mandi hadah pun nampak letih dah. Pertama dia kata sini dua mandi tu. Mana dia tu? Pertama tadi ni dia kata kena niat. Tu. Seperti kata seorang, nawaitu raf'al hadasil janabati awil haidi awin nifasi. Yang saja aku mengangkatkan akan hadas janabah.
atau hadas haid atau hadas nifas. Tengok tu. Nawaitu rafa'al hadasil janabati awil haidi awil nifasi. Taklah nawaitu rafa'al hadasil janabati ke, ataupun nawaitu rafa'al haidi hadasil haidi ataupun hadasil nifasi. Tu situ. Dia kata dia sini sama ada, dia kata satu, nawaitu rafa'al hadasil janabati, tiada sahaja aku mengangkat akan hadas janabah. Satu. Ataupun nawaitu rafa'al haidi hadasul haidi atau hadas haid, ataupun awin nifasi, nawaitu rafa'al hadasin nifasi, ada nifas, salah satu lah. Rafa'u ni bermakna izalah, dengan makna menghilang. Angkat dengan makna menghilang, bukan angkat bubuh, angkat buang, angkat menghilang. Nawaitu rafa'al hadasul janabati, tiada saja aku mengangkat akan hadas janabah atau hadas haid atau hadas nifas. Atau nawaitul ghusla anil janabati wal haidi awin nifasi, tiada saja aku mandi daripada janabah atau daripada haid atau daripada nifas. Atau nawaitu rafa'al hadasil akbari, boleh belakang lah. Tapi kita janganlah haidi wa nifasi pula pelik menantu apa ni, pasal apa nawaitu rafa'al hadasil nifasi, padahal dia laki-laki, bukan ada beranak pun. Tak erti betul tu. Allah, kita tak tahu lah. Habis dah kita Tok Guru pun tak ada dah. Tok Guru mati banyak, baru ni mati pula Tok Guru. Penggalas hulu tu. Ada kita buat majlis program pecah tanah pondok tu ni. Dia main tanam pokok kurma. Ali mali patuan lebih pihak. Anak makan patih keruh. Orang hebat lah dalam keruh. Baca kitab sok-sok Arab-Arab. Kita ada besar, kecil pun kita tak boleh lepas dah. Hajawi sikit-sikit tu boleh gagah. Boleh gagah bukan boleh sungguh tak. Boleh mati dah. Dia main tanam pokok ujung lah kita, alhamdulillah Sungai Limau kita ni. Dia dan hadir tu. Dia main tanam pokok di pondok macam ni. Pokok mula-mula depan tu. Pokok dia. Nu 2-3 orang tu boleh pula. Dia depan tu. Ningai baru. Ningai pun bukan ada masalah apa pun. Duk mengajak lagi baru ni kata. Pergi hospital boleh mayat. Orang hebat-hebat lah tu. Tapi hebat sungguh buat tu. Bukan hebat lawak-lawak lah. Mereka pergi melipat tu boleh pakai kasut start, kasut motong. Kita mana boleh buat lagu tu. Mesti kasut kulit ataupun kasut selipah elok-elok. Dia pakai kasut start pakai pergi kebun. Pakai pergi melipat tu. Payah ada. Kain pelekat ada pakai kot tu. Kita ni kalau kita nak pergi pekan, kain pelekat bersih tu, baju bersih. Ada ke rumah dah sikit. Dia pahat tular. Ni mati lah. Tak ada lah. Pas orang. Hak ilmu pasien tu lah. Hak ilmu pasien lama. Hak biasa tengok alim ulama hak dulu. Kita ni tak usah tengok. Tengok sikit-sikit rapih-rapih lah. Mati pula tu. Pas orang. Apa panggil? Patah tumbuh hilang tak ganti tu. Habis hari. Lepas baca kitab tak sedap. Kau nak pergi mengaji kat bawah ni tak sedap. Pasien kita tak boleh mengaji. Apa kata tak tahu. Tengok-tengok tu anak murid alim-alim tu. Sudah tu. Berkat. Kita dah buat banyak program yang ada, alhamdulillah. Tengok ni. Nawaitu rafa'al hadasil akbari, artinya sahaja aku mengangkatkan akan hadas yang besar, atau nawaitul ghuslal wajibah, artinya sahaja aku mandi yang wajib. Maka wajib disertakan niat yang tersebut itu dengan membasuh satu suku daripada badan orang yang mandi hadas tu. Orang yang mandi junub tu, angkat dulu penuh niat situ. Kedua daripada dua fardu tu, meratakan air pada sekalian zahir badannya. Zahir badan. Hak mana dalam orang panggil, hak mana ada tu dekat zahir belakang. Pusat-pusat. Pecah-pecah kaki. Lubang-lubang telinga ni, klepek perut tu. Orang gemuk-gemuk ada lah klepek perut, orang kurus tak ada. Keduanya meratakan air pada sekalian zahir badannya, badan seorang. Mandi hadas tu. Bermula barang yang zahir pada tubuh seorang dan pada parat perempuan,
pada ketika duduknya bagi qada hajat, iaitu daripada zahir badan jua. Ni sebab tu kata kita setengah wajib duduk tu. Kau tak duduk kau tak sampai ya. Sebenarnya bukan yang wajib duduk, tak duduk tak sampai ya. Bila kalau tak sampai ya, kena duduk juga. Kita ingatlah Tok Guru ni juga hak mati ni. Tapi dia kata cara melawak. Pergi melawak pun kita bosan sepuluh nak cerita. Tak boleh bosan malu. Tapi tak cerita tak boleh Tok Guru kata. Tu. Dia tahu perempuan ni bila mandi hadas dia kena senyum. Ni Tok Guru Haji Mat Dali ni kata. Dia mengajar kita ni, rasa dia mengajar di pondok di Sungai Kangan. Dia tahu perempuan ni bila mandi hadas dia kena senyum. Apa senyum? Kena duduk, berita buka hak dalam tu, maka mana dia duduk, farat daripada qada hajat dikatakan zahir badan. Tak boleh malulah ni. Nabi kata aku tak malu pada perkara sebenar tu. Kalau kita tabang, dia duduk mandi, duduk berdiri, duduk apa, tak terbuka zahir badannya. Sebab bermula barang yang zahir pada dubur seorang. Laki-laki apa tu? Dubur kita. Bila kita nak mandi kena terang sikit. Kita kena orang panggil suar sikit bagi hak zahir badan tu, hak mana kita duduk dia kira zahir badan. Baru terbuka tu zahir badan. Bila kita berdiri dia terkatuk. Perempuan pun serupa tu juga. Bermula barang yang zahir pada dubur seorang dan pada parat perempuan. Dubur ni laki-laki lah. Kalau parat perempuan. Tapi dubur perempuan dengan parat dia pun sama lah. Jadi laki-laki dubur dia kena terbuka, perempuan dubur dengan parat dia. Pada ketika duduknya bagi qada hajat, duduk kencing berak, iaitu daripada zahir badan juga. Kita duduk kencing berak ni, duduk dekat mana terbuka tu, dia kata zahir badan, mesti kita wajib basuh, wajib kita sampai ayat. Dan demikianlah barang yang di bawah kulit kuluk, maka wajib menyampaikan akan air pada sekaliannya itu. Dan demikian lagi barang yang di bawah kulit kuluk, wajib basuh juga, dikatakan zahir badan juga. Mana wajib basuh jugalah. Dan demikian lagi barang yang di bawah kulit kuluk, maka wajib menyampaikan akan air pada sekaliannya itu. Jadi kulit kuluk ni orang yang tak berkhatan. Jadi dalam dia tu ada orang panggil, kalau mudah bahasa orang panggil tik palat lah tu, najis tu. Jadi kalau kita nak mandi, nak bersuci, kalau kita ni kita kena basuh dia bawah kulit kuluk tu, baru boleh hilang najis tu. Ni. Dan demikian barang yang di bawah kulit kuluk bagi orang yang tak berkhatan lah, maka wajib menyampaikan akan air pada sekaliannya itu. Sekalian kulit kuluk tu. Jadi maksudnya kita kena, kalau boleh loceh lah. Kalau bagi orang yang tak berkhatan, kalau berkhatan tak apa. Penggan pun sampai dah, gendang pun bunyi dah. Apa dah lah, nak buat kena nak teruk lagi pun tak ada kerja dah. Ingat tu elok-elok. Satunya kita kaji balik apa kita faham, apa yang tersimpul dalam aqaid tauhid tu mesti kena reti. Tidak hak tu duk kufur lagi walaupun duk beramal, tak ada. Kena bagi hak tu lepas dulu. Hak tu duk mengaji, hak ni duk beramal, tak apa. Dan apa kat puluh mengaji tapi tak mengaji hak kena fardu ain tu. Ngaji hak wajib tetap hak fardu ain, fardu kifayah tak apa lagi. Tapi lah ni hak fardu kifayah tu wajib, hak fardu ain tak belakang, tak jadi. Kemudian kata wallahu a'lam. Pasal bermula segala syarat wuduk dan mandi itu 12 perkara. Tengoklah. Sikit-sikit dia dah bawa apa itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita ni pun hak pondok kita belakang pun dia nak mula sikit-sikit pada dah. Itu nak buat kena masjid pun katuk kita nak buat ke mana. Jumaat pun dia katuk nak pergi buat program pun tak boleh, puasa tak seronok. Ni mudah-mudahan